السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا وثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sama-sama dalam tazkirah ringkas berpandukan kepada kitab Hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi ulumihi wa ja'alana minal mukhlisin bi qiraatih. Tadi kita sampai kepada ungkapan Imam Nawawi, Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamih. Jadi kalau kita ada kitab bersama-sama dengan kita, jadi kita boleh lihat bahawa Imam Nawawi radhiyallahu anhu dia memulakan kitabnya yang agung ni dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia memulakan dengan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin bermakna kepujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah Imam Nawawi menyebut lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin, sekarang Imam Nawawi membuat satu ayat Ahmaduhu yang membawa makna daku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala ala jami'i ni'amihi, atas semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekiranya kita melihat kepada terjemahan, Alhamdulillah bermakna kepujian bagi Allah. Ahmaduhu bermakna daku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita boleh timbulkan persoalan, mengapakah Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengulang kepujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama sekali kita boleh lihat daripada beberapa sudut. Mengapakah Imam Nawawi mengulang? Maksudnya lafaz Alhamdulillah bermakna kepujian bagi Allah. Kemudian Imam Nawawi ulang dengan lafaz Ahmaduhu, daku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama sekali kita boleh melihat mengapakah Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengulang kepujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sudut bahasa Arab. Maknanya daripada sudut bahasa Arab, kita tadi dituntut di dalam bahasa Arab apabila kita nak membuat ataupun kita nak menekankan sesuatu perkara ataupun kita nak menegaskan sesuatu perkara, cara yang paling baik untuk kita menegaskan sesuatu perkara, untuk kita menanamkan perkara tersebut di sisi pendengar ialah dengan cara pengulangan. Kita mengulangi sesuatu maklumat. Dan itu ialah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat berkata, Nabi apabila mengajarkan kepada kami, Nabi akan mengulang 2-3 kali kan, supaya maklumat tersebut kekal di dalam diri kami. Jadi apabila kita nak mengulang sesuatu fakta ataupun kita nak mengulang sesuatu perkara yang nak kita sampaikan, maka di dalam bahasa Arab dia dituntut supaya at-tafannun. At-tafannun tu bermakna kita ulang tetapi dengan gaya bahasa yang lain untuk tidak mendatangkan rasa jemu kepada pendengar. Jadi Imam Nawawi radhiyallahu anhu setelah dia berkata Alhamdulillah, kepujian bagi Allah, maka Imam Nawawi nak puji Allah Subhanahu wa ta'ala lagi sekali, tetapi Imam Nawawi tukar gaya bahasa tersebut kepada
ahmaduhu, kepada makna yang sama, tetap bermakna daku memuji Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menukarnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kata kerja. Jadi begitulah yang Allah Subhanahu wa taala ajar kepada kita di dalam Al-Quran. Maksudnya Allah Taala ingin menceritakan kisah nabi tertentu, kemudian Allah Taala ulang kisah tersebut di dalam Al-Quran, dan setiap kali Allah Taala ulang, Allah Taala akan mengubah gaya bahasa tersebut agar kita tidak ditimpa dengan rasa jemu, dan agar kita dapat memahami sudut-sudut lain yang ingin Allah Taala nyatakan. Jadi itu pertama sekali ialah pengajaran daripada Imam Nawawi kepada kita. Masa apabila kita nak menyampaikan sesuatu maklumat kepada anak kita, kita nak memberi satu panduan kepada anak kita, hendaklah kita ulang panduan tersebut supaya maklumat tadi melekat dan kekal di dalam diri mereka. Itu daripada segi bahasa. Maksudnya mengapakah Imam Nawawi mengulang lafaz ahmaduhu dari segi bahasa. Dan kemudian kita dapat melihat mengapakah Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengulang lafaz ahmaduhu. Kita boleh lihatnya daripada segi ilmu fiqh. Maksudnya kita maklum, sekiranya kita bertanya apakah hukum memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kata memuji Allah sememangnya hukumnya wajib. Tapi persoalannya, ada tak memuji Allah Subhanahu wa taala yang sunat? Dari jawapannya ada. Maksudnya sekiranya kita nak memuji Allah Subhanahu wa taala, pujian kepada satu-satu nikmat yang khusus itu hukumnya wajib. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita harta pada hari tertentu, pada jumlah tertentu. Apabila harta tersebut sampai ataupun gaji kita seumpamanya, kita kena kata alhamdulillah ala hazihi ni'mah. Jadi kita memuji Allah atas nikmat harta tersebut yang khusus, yang kita melihat harta tersebut datang kepada kita, maka hukum memuji Allah tadi ialah wajib. Dan yang lebih mudah daripada itu apabila kita makan. Maksudnya apabila kita makan, kita dapat nikmat, merasai kelazatan makanan. Jadi apabila kita kata alhamdulillahillazi at'amana, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas satu nikmat tertentu yang khusus, maka nikmat tersebut dihukumkan wajib. Jadi apabila Imam Nawawi berkata alhamdulillahi ala jami'i ni'amihi, maka di situ Imam Nawawi radhiyallahu anhu dia nak mengajarkan kepada kita pujian kepada Allah Ta'ala yang wajib, yang diistilahkan sebagai alhamdul muqayyad, kepujian yang dikaitkan dengan sesuatu nikmat tertentu. Jadi Imam Nawawi dia merenung kepada semua nikmat yang Allah beri kepadanya, dan kepada nikmat penglihatan, ilmu yang Allah beri kepadanya, mendengar, kemudian dia memuji Allah Ta'ala atas nikmat yang khusus tersebut, maka itulah hukumnya wajib. Adapun apabila dia berkata alhamdulillah yang di awal kitab dari itu diistilahkan sebagai alhamdul mutlaq, kepujian Allah Ta'ala yang umum semata-mata tanpa dikaitkan dengan mana-mana nikmat. Maka kepujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara umum, maka itu diistilahkan sebagai kepujian yang sunat. Jadi itu faedah kedua lah. Mengapakah Imam Nawawi mengulang lafaz ahmaduhu setelah dia tadi berkata alhamdulillah di awal kitabnya. Maksudnya daripada sudut fiqh, Imam Nawawi nak mengajar kepada kita hukum memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala terhadap satu nikmat-nikmat yang khusus ialah wajib. Jadi apabila kita makan, setelah kita makan, apabila kita nak membaca alhamdulillahillazi at'amana, itu hukumnya wajib. Apabila kita keluar daripada tandas, kita baca alhamdulillahillazi afana, itu hukumnya wajib. Jadi apa saja pujian-pujian setelah berlaku sesuatu nikmat, Imam Nawawi nak ajar kepada kita hukumnya ialah wajib. Tapi dalam masa yang sama, sekiranya kita duduk saja, kan, kita boleh juga baca alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, tanpa kita kaitkan kepada satu nikmat-nikmat tertentu, kan, dan itu diistilahkan sebagai alhamdul mutlaq, hamd yang tidak dikaitkan dengan mana-mana nikmat, dan dia tadi dihukumkan sunat. Dan itu kita boleh juga melihat mengapakah Imam Nawawi radhiyallahu anhu mengulang lafaz ahmaduhu. Ini sudut ketiga lah yang boleh kita bincangkan. Sudut ketiga yang kita boleh bincangkan daripada sudut ilmu akidah. Dan maksudnya Imam Nawawi radhiyallahu anhu apabila dia berkata
Alhamdulillah, kepujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Nawawi mengulang dengan lafaz ahmaduhu. Jadi Imam Nawawi dia nak mengajarkan kepada kita satu akidah bahawa yang mengetahui kepujian bagi Allah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ilmu yang mutlak hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan hanya Allah yang mengetahui dirinya, hanya Allah yang mengetahui kepujian bagi dirinya, maka apabila Allah Subhanahu wa taala berkata alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah sajalah yang mengetahui dirinya dan dia saja yang berhak memuji dirinya. Dan apabila kita kata alhamdulillahirabbil alamin, kita sebenarnya meniru ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita meniru ayat Allah Subhanahu wa taala, sememangnya kita tak mengetahui apakah makna alhamdulillah. Kerana hanya Allah saja yang mengetahui tentang dirinya sendiri. Jadi apabila kita nak kata juga alhamdulillah, maksudnya kita nak puji juga Allah Taala. Kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin, kita niatkan aku membaca Al-Quran. Allah sajalah yang mengetahui apa kepujian kepada dirinya sebagaimana dia memuji dirinya. Jadi kita apabila nak memuji Allah Taala, kita tukar kepada ayat yang layak kepada diri kita. Kita katalah ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Aku puji Allah Taala atas nikmat-nikmat yang aku tahu saja. Ala jami'i ni'amihi, atas nikmat-nikmat yang aku tahu semata-mata. Jadi Imam Nawawi nak membezakan kepada kita, ilmu Allah Subhanahu wa taala ialah ilmu yang mutlak, ialah ilmu yang qadim, ilmu yang tiada terbatas. Maka Allah Taala memuji dirinya dengan ilmu yang ada pada dirinya. Adapun kita hanya tahu beberapa saja nikmat Allah Ta'ala. Maksudnya sepanjang kita hidup, umur kita 50 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ada beberapa nikmat yang kita ketahui, yang dapat kita rasai, yang kita pakai, yang kita gunakan. Maka kita kata, ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Aku memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas beberapa nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurniakan. Jadi itu faedah yang ketiga, mengapakah Imam Nawawi mengulang lafaz ahmaduhu daripada segi akidah. Maksudnya Imam Nawawi nak mengajar kepada kita ilmu Allah Ta'ala ialah ilmu yang qadim, azali, yang mengetahui segala kelebihan dirinya dan hanya dia saja yang boleh memuji dirinya. Adapun kita ialah manusia yang lemah yang mempunyai ilmu yang terhad, ilmu yang kita kena belajar setiap hari sedikit demi sedikit. Maka jangan kita sangka ilmu kita menyamai ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun sekiranya kita dah banyak belajar ataupun kita dah ada sijil yang tinggi, kita rasa kita dah lebih tinggi daripada nabi-nabi dan rasul dan seumpamanya. Jadi itu faedah daripada segi akidah, mengapakah Imam Nawawi kan radhiyallahu anhu mengulang lafaz ahmaduhu. Lepas tu yang boleh kita bincangkan juga daripada sudut yang lain, mengapakah Imam Nawawi mengulang lafaz ahmaduhu, ialah kita boleh pandang daripada sudut ilmu tasawuf. Maksudnya mengapakah Imam Nawawi mengulang lafaz ahmaduhu setelah dia tadi berkata lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Jadi daripada sudut tasawuf kita dapat lihat, maksudnya Imam Nawawi ingin merendah diri. Macam kita dah bincang tadi, setelah Imam Nawawi mengajarkan kepada kita akidah bahawa ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ialah ilmu yang mutlak dan ilmu kita ialah ilmu yang terhad. Jadi sekiranya kita baca alhamdulillah, 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 jadi kita dikhawatiri, kita menyangka bahawa aku telah mengetahui semua kepujian kepada Allah. Lalu kita pun menggunakan lafaz alhamdulillah. Memangnya lafaz alhamdulillah tadi ialah pujian kepada Allah yang kita baca setiap hari dalam Fatihah. Tetapi sebagaimana Imam Nawawi dah bagi tahu tadi, yang mengetahui kesemua kepujian tersebut ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam manakah cara kita nak menzahirkan yang kita ni jahil? Kan bagaimanakah cara kita nak menzahirkan yang kita ni tak mengetahui kepujian Allah Taala tersebut? Maka setelah kita kata alhamdulillah dengan niat kita membaca Quran, kita ulang kali kedua, ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Maksudnya kita niat bahawa aku ni tidak tahu kepujian kepadamu wahai Allah Ta'ala dan aku tak boleh mendakwa kan diriku tadi mengetahui semua kepujian kepadamu wahai Allah. Jadi apabila Imam Nawawi mengulang kan lafaz ahmaduhu ala jami'i ni'amihi, maka Imam Nawawi ingin mengajar kepada kita hendaklah kita merendah diri. Kan, jangan kita mendakwa, kita
boleh meliputi segala ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya adalah kita mengetahui kita sentiasa berada dalam keadaan jahil, sentiasa memerlukan kepada bantuan, petunjuk, ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengulang lafaz alhamdulillah dengan lafaz ahmaduhu, dia menunjukkan kepada kita tadi mengakui yang kita tidak mempunyai ilmu seperti ilmu Allah. Dan itu salah satu cara Imam Nawawi mengajarkan kepada kita cara untuk kita merendahkan diri. Maksud setelah Allah Ta'ala puji dirinya, kita iktiraf, inilah kepujian Allah pada dirinya. Dan aku hanya boleh puji sekadar yang aku tahu. Jadi itu ialah adab apabila kita nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud kita buat ayat daripada diri kita sendiri. Maksud kita tak tiru ayat Allah. Sebab ayat Allah tu niat ataupun maknanya ialah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita, makna yang kita ada di sisi kita, dengan makna itulah kita puji ahmaduhu, ahmadullah, aku pujimu wahai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niat bercakap dengan diri kita sendiri. Dan dalam masa yang sama juga Imam Nawawi cara dia nak merendahkan diri tadi. Sekiranya kita kata alhamdulillah, alhamdulillah ni dia merujuk kepada pujian yang berpanjangan dan berterusan. Jadi kita bila baca alhamdulillahirabbil-alamin, sebab tu kita bincang tadi, bila kita baca alhamdulillahirabbil-alamin, itu ialah Allah memuji dirinya sendiri. Jadi Allah memuji dirinya sendiri berterusan, itu betul. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak berubah dan dia mengetahui segala-galanya. Tapi sekiranya kita baca alhamdulillah dan kita mendakwa aku boleh memuji Allah seperti dengan makna yang dikehendaki oleh alhamdulillah, itu dia panggil sebagai meninggi diri. Maksud kita mendakwa bahawa kita boleh memuji Allah secara berterusan. Jadi Imam Nawawi cara dia nak mengajar kepada kita merendah diri, kita katalah dengan lafaz alhamdulillah. Sebab alhamdulillah dia ialah jumlah fi'liyah. Dia ialah ayat yang dimulakan dengan kata kerja, dan ayat kata kerja di dalam bahasa Arab dia tidak merujuk kepada makna berterusan. Dia merujuk kepada makna yang hari ni buat, lepas tu putus. Lepas tu besok buat lagi, lepas tu putus. Lepas tu besok buat lagi, lepas tu putus. Jadi Imam Nawawi nak mengajar kepada kita, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, tapi jangan kamu menyangka kamu boleh memuji seperti Allah memuji dirinya sendiri. Kamu tak layak pun dan kamu sampai bila pun tak boleh buat alhamdulillahirabbil-alamin, itu tak boleh. Tapi yang kamu boleh buat apa dia? Ahmadullah. Maksudnya pujian terputus-putus. Sebab nanti kalau kita tidur 6 jam, kan 6 jam dah kita berhenti memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau tidur. Dan kalau kita tengah sedar ni pun, tak tahu berapa jam saja yang kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu ialah adab memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang diajarkan oleh Imam Nawawi, dan dia hanya perlu mengulang saja. Dia ulangkan saja lafaz alhamdulillah tadi, ayat Al-Quran tadi, dia ulang dengan lafaznya sendiri. Dia kata ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Jadi moga-moga kita dapat beberapa faedah kan daripada pengulangan yang dibuat oleh Imam Nawawi. Maksud dari segi bahasa, Imam Nawawi nak mengajarkan kepada kita mengulang sesuatu penyampaian dengan gaya bahasa yang lain untuk menguatkan maklumat di sisi pendengar. Dan daripada segi akidah nak mengajar kepada kita ilmu Allah qadim dan ilmu kita baharu. Dan dari segi fiqh, kan Imam Nawawi nak mengajarkan kepada kita ada kepujian yang wajib, dan iaitu kepujian khusus kepada nikmat tertentu, dan ada kepujian yang sunat. Dan daripada segi akhlak, kan Imam Nawawi nak mengajarkan kepada kita supaya jangan mendakwa kamu boleh memuji seperti Allah Taala. Hendaklah kita mendakwa ibadat kita terputus-putus, kan ibadat kita amat lemah, kan ilmu kita amat rendah jika nak dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai penutupnya, Imam Nawawi dalam masa yang sama, dia nak mengajar kepada kita bahawa, ini yang terakhir lah, mengapa Imam Nawawi tadi mengulang. Maksudnya Imam Nawawi nak mengajar kepada kita satu masalah yang berlaku pada kita hari ini. Maksudnya ramai dari kalangan manusia, dia mengatakan bahawa apa saja ibadat yang tidak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, maka ibadat tersebut diistilahkan sebagai bid'ah, ataupun ibadat tersebut direka-reka, ataupun ibadat tersebut tiada di dalam agama Islam. Jadi Imam Nawawi apabila dia ulang alhamdulillahirabbil-alamin, ini tak ada siapa pun boleh ingkar, sebab ini ialah ayat Al-Quran, kan ayat Quran dalam beberapa surah di dalam Al-Quran. Tapi apabila Imam Nawawi nak memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dia mereka cipta ayat daripada dirinya sendiri. Ayat yang Imam Nawawi kata ni, ahmaduhu ala jami'i ni'amihi, ayat ni bukan datang di dalam hadis, kan ayat ni tiada di dalam Quran. Ayat ni ialah ayat yang Imam Nawawi reka sendiri, satu pujian kepada Allah yang direka sendiri untuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Nawawi nak mengajar kepada kita,
Sekiranya kepujian kepada Allah ialah perkara yang disyariatkan, maka kita pujilah dengan apa saja cara. Dengan syarat kepujian tersebut tidak menyalahi akidah. Jadi sekiranya kita mereka pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu tidak dianggap sebagai bid'ah, tidak dianggap sebagai satu kesesatan di dalam agama Islam. Jadi sebagai contoh juga, membaca Al-Quran ialah ibadat umum yang dituntut di dalam agama Islam. Jadi sekiranya kita ingin membaca Yasin pada setiap pagi, nak membaca Yasin pada setiap malam Jumaat, maka ibadat tersebut dituntut di dalam agama Islam dan tidak dihukumkan salah. Dan berselawat kepada Nabi. Allah Ta'ala kata, sallu alaihi. Berselawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Maka semua ulama berselawat. Dan semua ulama mereka cipta selawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita ada pelbagai bentuk selawat. Selawat nur, selawat munjiah, kan? Selawat nariyah, selawat al-fatih dan pelbagai jenis selawat. Dan kesemua ibadat-ibadat tersebut disunatkan di dalam agama Islam dan tidak dilarang. Jadi itulah maklumat terakhir yang kita boleh dapat faedah daripada Imam Nawawi apabila dia mengulang kepujian kepada Allah. Maksud sememangnya Allah Ta'ala dah memuji dirinya sendiri dan Allah Ta'ala dah mengajar di dalam Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi persoalannya, adakah salah sekiranya kita membuat pujian tersebut daripada diri kita sendiri? Sekiranya kita mereka ayat pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Imam Nawawi nak mengajar kepada kita, perkara tersebut tidak salah. Bahkan Imam Nawawi sendiri yang buatnya. Dan di awal kitab yang dia tulis ni, setelah dia berkata Alhamdulillahirrabbilalamin, dia mereka cipta satu kepujian, satu ayat memuji Allah Subhanahu Wa Taala, dan Imam Nawawi berkata ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Jadi kesimpulannya, sesuatu ibadat yang direka ataupun yang diasaskan oleh ulama yang masuk di bawah kaedah umum sesuatu ibadat, maka perkara tersebut tidak dilarang. Membaca Al-Quran dituntut secara umum di dalam agama Islam, maka kita bacalah macam mana sekalipun tidak dilarang. Kan berzikir dituntut di dalam agama Islam, jadi kita berzikirlah dengan macam mana cara sekalipun tidak dilarang di dalam agama Islam. Dari itu beberapa faedah yang kita dapat ambil daripada kalam Imam Nawawi ataupun ucapan Imam Nawawi, ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Jadi sebagai penutupnya, kita baca satu hadis lah daripada Nabi SAW tentang satu lafaz alhamdulillah yang mungkin kita jarang dengar dibaca kan. Tetapi dia diriwayatkan daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Maksud daripada Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidakkah aku ingin menunjukkan kepada kamu sesuatu ibadat yang lebih banyak daripada semua zikir yang kamu buat siang dan malam? Jadi Nabi nak mengajarkan kepada kita satu cara untuk memuji Allah. Maksud kita dah maklum, Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidahu. Itu pelbagai bentuk ayat yang kita dah biasa dengar. Tapi dalam masa yang sama, Nabi nak mengajarkan kepada kita beberapa lagi bentuk memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi kata lebih banyak fadilatnya ataupun kelebihannya daripada segala zikir yang kamu buat siang dan malam. Jadi kita dengar Nabi SAW bersabda, Nabi ajarkan kepada sahabat baginda, Nabi kata, Alhamdulillah adada ma khalaqa, Alhamdulillah mil'a ma khalaqa, Alhamdulillah adada ma fis samawati wa ma fil ard, Alhamdulillah adada ma ahsah kitabuhu, Alhamdulillah ala ma ahsah kitabuhu, walhamdulillah adada kulli syai', Alhamdulillah mil'a kulli syai'. Jadi Nabi kata, hendaklah kamu tadi membaca ayat tersebut. Dan kamu boleh gunakan ayat yang sama pada bertasbih. Maksudnya kita tukar, Subhanallah adada ma khalaqa, Subhanallah mil'a ma khalaqa, Subhanallah adada ma fis samawati wa ma fil ardh, tinggal habis. Kemudian Nabi kata, wa'allimhunna aqibaka min ba'dika. Maksudnya Nabi kata, hendaklah kamu mengajarkan anak bini dan zuriat kamu setelah daripada kamu tadi mempelajarinya. Dan ini salah satu cara untuk kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ayat yang Nabi ajar kepada kita ni di dalam bahasa Arab kan. Jadi sekiranya kita susah nak nak menghafal ni, kita boleh cakap dia dalam bahasa Melayu. Tapi kita lihat daripada semua sudut yang kita boleh capai. Maksudnya Nabi kata, kepujian bagi Allah sebanyak bilangan makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Maksudnya kita hadirkan makna tu. Kepujian bagi Allah sebanyak makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Kepujian kepada Allah memenuhi segala makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Kepujian kepada Allah
sebanyak bilangan makhluk yang berada di langit, makhluk yang berada di bumi. Kepujian bagi Allah, kan, sebanyak mana yang dikira di dalam kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kepujian bagi Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab Al-Quran. Kepujian bagi Allah bilangan segala sesuatu. Kepujian bagi Allah yang memenuhi segala sesuatu. Dari sekiranya kita tak boleh menghafal bahasa Arab dan sekiranya kita tak boleh ingat ke semua ayat yang Nabi tadi baca, kita sebutlah yang mana kita ingat. Kan, kepujian bagi Allah sebanyak bilangan bintang di langit. Kepujian bagi Allah kan sebanyak bilangan makhluknya. Kepujian bagi Allah kan sebanyak bilangan malaikatnya. Kepujian bagi Allah kan sebanyak bilangan segala yang Allah telah ciptakan. Kepujian bagi Allah. Jadi itu yang Nabi nak ajar kepada kita. Maksud Nabi nak ajar kepada kita, kamu pujilah Allah Ta'ala dengan pengetahuan yang kamu tahu. Kan, kamu pujilah Allah Ta'ala dengan apa saja ayat yang kamu tahu. Maksud kita tak kisah kita tahu tentang penciptaan, kita tahu tentang langit, kita tahu tentang makhluk, kita tahu tentang apa saja, maka kita sandarkan kepujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sememangnya bukan kita yang cipta langit, kan, sememangnya bukan kita yang cipta tumbuh-tumbuhan, kan, bukan kita yang cipta bumi, kan, bukan kita yang cipta segala manusia. Jadi kita sandarkan semua kepujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat menghadirkan makna kepujian Allah Taala dari. Sebab kita nak macam mana kita nak nampak kepujian Allah tadi? Kepujian Allah tadi pada makhluknya. Dan Allah Ta'ala mencipta langit, mencipta bumi, mencipta tumbuh-tumbuhan, mencipta makanan, mencipta diri kita. Jadi sekiranya kita selalu menyandarkan semua makhluk yang kita lihat kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita tadi dinamakan orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kerana sekiranya kita kata alhamdulillah saja, tapi kita tak tahu apa makna alhamdulillah ni, nak disandarkan kepada apa? Apa makna alhamdulillah tadi? Maka dia jadi sekadar makna, sekadar ucapan, lafaz semata-mata. Tapi Nabi mengajar kepada kita, kamu kaitkan ke semua makhluk yang Allah ciptakan ni dengan kepujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu lafaz yang Nabi ajar kepada seorang sahabatnya, Sayyidina Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dan Nabi kata, hendaklah kamu fahami cara yang aku dah ajarkan ni dan kamu ajarkanlah kepada anak-anak kamu selepas kamu. Jadi itu satu wasiat daripada Rasulullah SAW. Jadi setakat tu dulu kita bincang tentang lafaz Imam Nawawi radhiyallahu anhu, ahmaduhu ala jami'i ni'amihi. Dan seterusnya Imam Nawawi berkata, wa as'aluhul mazida min fadlihi. Jadi wa as'aluhu ni maknanya aku memohon daripada Allah Subhanahu wa taala pertambahan limpah kurnia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita maklumlah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala sememangnya menyatakan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 32, was'alullaha min fadlihi. Maksudnya Allah mengarahkan kepada kita, was'alu, hendaklah kamu tadi meminta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang Imam Nawawi tadi, setelah dia menyebut segala kebesaran Allah, setelah dia tadi menyebut Allah mengutuskan Rasul, Allah tadi mempunyai ilmu yang luas, mentadbir langit dan bumi. Jadi faedahnya bila kita dah sebut semua kepujian dari itu, apa pula faedahnya? Faedahnya kamu minta lah. Kan, tujuan kita memuji tadi itu untuk membangkitkan rasa keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita bangkitkan rasa keagungan Allah, dia memiliki, dia yang maha kaya, maka apakah yang nak kita buat? Maka Imam Nawawi mengajarkan, wa as'aluhu, mintalah daripada Allah. Aku minta daripada-Mu, wahai Allah, al-mazid, pertambahan, min fadlihi, daripada limpah kurnia dan kemurahan-Mu. Jadi itu ialah pengajaran daripada Imam Nawawi kepada kita. Kerana sekiranya kita tak menzahirkan keagungan Allah, maka kita tak akan minta. Dan itulah masalahnya. Maksudnya kita meminta, contohnya daripada kerajaan, daripada sesuatu pihak. Kerana kita menzahirkan orang tadi mampu. Kan, kerajaan tadi mampu untuk menyara, memberi bantuan dan seumpamanya. Kerana kita tadi ada keagungan makhluk tu di dalam diri kita. Tetapi sekiranya kita dapat menghadirkan keagungan Allah, sebagaimana Imam Nawawi sebut di awal muqaddimahnya, apabila dah hadir keagungan, keyakinan Allah Ta'ala Raja sekalian alam maha berkuasa, maka yang dituntut kepada kita ialah as'aluhu. Aku mohon daripada-Mu, wahai Allah Ta'ala, al-mazida min fadlihi, tambahan daripada segala limpah kurnia dan kemurahan-Mu, wahai Allah Subhanahu wa taala. Dari itu sebenarnya adab yang Imam Nawawi ajar kepada kita daripada dua lafaznya, ahmaduhu wa as'aluhu. Jadi moga-moga kita dapat panduan kan, daripada apa yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu.
Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز ستار يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.